أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث ببحر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Salah ini suatu kitab pada menyatakan hukum sembahyang. Far'un datang pada khabar bahawasanya setengah daripada hari Dajjal setahun dan hari yang keduanya seperti sebulan dan pada hari yang ketiganya seperti sejumaat. Ditanya orang daripada demikian hari, adakah memadai bagi kita sembahyang sehari semalam? Jawabnya, sabdanya, tiada, tetapi dikirakan baginya qadar setahun pada awal harinya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, muka surat 49, di tengah-tengah lah tajuk tu. Ialah kitab salah, mana satu kitab pada menyatakan hukum sembahyang mengikut soalan-soalan yang dipertanyakan. Nah, tidaklah sebagaimana perbahasan yang biasa-biasa di dalam kitab-kitab fiqh yang biasa. Nah, itulah mengikut tartib, orang panggil keperluan pengetahuan kepada bab sembahyang ini. Adapun di sini ialah berbicara tentang masail-masail. Mana masalah-masalah yang timbul di dalam makna bab ini. Jadi kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, far'un ini satu fara' datang pada khabar, pada hadis bahawasanya setengah daripada hari Dajjal lah. Hari Dajjal makna hari timbulnya Dajjal ni, akhir zaman ni. Setahun maknanya seperti setahun sekarang ni lah, setahun kita ni. Tu daripada 2020 bulan 3 2020 sampai 2000 bulan 3 2021 setahun. Lagi akan datang 2022 bulan 3 juga genap 2 tahun. Tu. Jadi satu hari masa timbulnya Dajjal kelak di akhir zaman kelak satu hari dia tu sama dengan setahun kita sekarang lah. Yang ni hari yang pertama. Hari yang pertama timbulnya Dajjal tu serupa dengan setahun. Satu hari dia tu sama dengan setahun. Dan hari yang keduanya seperti sebulan. Tu lamanya qadar masuk dia. Dan pada hari yang ketiganya seperti sejumaat, makna seminggu. Jadi ditanya orang daripada demikian hari, maksudnya ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas tu lagu mana nak semaya adakah memadai bagi kita sembahyang sehari semalam? Yang ni sehari semalam tu mengikut hari Dajjal tu dah. Tu yang qadarnya bersalah lah dengan hari kita sekarang ni. Hari yang pertama tu.
Adakah kita semaya memadai semaya sehari semalam? Jawabnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada, tak memadai. Tetapi dikira-kirakan baginya qadar setahun pada awal harinya, maka berlakulah segala hukum seperti hari raya dan puasa Ramadan dan seumpamanya. Jadi maksudnya hari yang pertama Dajjal itu tidaklah kita iktibarkan maksudnya subuhnya, zuhurnya satu hari. Jadi kalau begitu maksudnya agak lama lah. Tidak, bahkan ditakdirkan satu hari itu seolah macam setahun kita sekarang ni berapa? Kalau tahun Islam kita ni 354.37 hari, ya begitulah. Itu makna takdirkan. Takdir itu kita kerak setahun tu. Setahun tu jadi kalau 300, kalau daripada subuh kepada gelincir matahari, qadar masa tu cuma mana? Daripada gelincir matahari zuhur kepada asar, asar mana masa tu. Jadi 24 jam ni, 24 jam ni kalau kita mengaji matematik itu dia panggil hukum makna nisbah. Jadi kalau 24 jam sama dengan 354.367 hari. Jadi kalau 1 jam tu berapa hari? Begitu. Gitulah makna orang pandai kira, dia nampak selalulah benda lagu ni. Jadi maknanya jadi kalau 1 jam tu mewakili kalau 354, sebab dia ada poin-poin tu 354 bagi dengan 24, jawab dia berapa? Bermakna 1 jam tu mewakili beberapa hari. Jadi kalau 300 kita agak-agak ni, tak ada nak itu ni. Jadi kalau 24 jam tu jadi kalau kita bagi 354 bagi 24. Bagi kalau nak kira congok bagi 12 dulu. Bagi 12 dulu. Kita bagi 2 ni atau bagi ni dulu. Kalau 360 tu mudahlah bagi ni makna 60 hari ni. Tu. Kita ambil gambar. 60 hari tu menepati bagi ni bagi 20, 30 hari bagi 20 jadi 15. 1 jam tu lebih kurang 15 hari. Tu kalau nak tahu dorak 24 dorak 15 berapa? Antara dorak lalu. 14 ke apa? 14. Sejak tu jatuh 14 hari. 14 hari lebih lah. Sana anak kira saat ni 15. Tu. Jadi maknanya satu hari tu 14 jam lebih. 14 hari lebih. Jadi maknanya subuh walik-walik kita ambil subuh kita tu kepada zuhur tu berapa jam? Jadi kalau 1 jam tu 14 hari lebih. Kira lah itulah. Takdir itu contoh takdirnya. Secara tepatnya kita kena kira atas kertas lah. Tu. Itu secara gabah-gabahnya balas tu lah. Jadi maksudnya dalam satu hari ni boleh kita buat laraz. Buat laraz. Laraz tu makna teka-teki. Hari gapo dia? Yang mana kalau saat ni 1 jam 14 hari ni. Jatuh satu hari tu jadi ambil 360. 360 bagi 24 jam. Kita nak tahu hari ada berapa hari. Setahun tu ada setahun tu jadi setahun tu 354 hari mana sehari dia tu sama dengan 354 hari jadi maknanya semaya zuhur tapi tu dia ada poin dia. Jadi kalau kita ambil tahun hijrah ni setahun kita ni ialah tahun hijrah ialah 354.367. Jadi bermakna semaya zuhurnya dalam satu harinya 354 kali. Semaya asalnya 354 kali. Hari gapo dia lagu tu. Dalam sehari tu kita kena semaya zuhur 350 lebih kali. Semaya subuh lah tu berlaku ni. Tu. Jadi jawab dia hari Dajjal. Hari yang pertama hari Dajjal. Tu. Begitulah. Begitu juga hari yang kedua sebulan. Sebulan ni. Jadi sebulan tu makna 30 hari kita bagi dengan 24 tu. Tu. Nak tahu orang panggil 1 jam tu jatuh kepada dia sehari lebih. 24 30 jadi sehari lebih lah. 1 jam tu sehari lebih.
Kalau orang panggil sejumaat satu minggu, maknanya tak sampai satu hari lah. Maknanya orang panggil satu je tu. Tu dia jadi pendek sikit ni. Jadi begitulah dia punya cara-cara fardu takdirnya. Jadi ditakdirkan orang panggil satu hari tu ni, kerana dia satu hari Dajjal yang mula-mula tu ialah seperti setahun kita sekarang. Tu. Jadi jawab Nabi makna tak memadai kita semaya tu satu hari dengan kira tak mana hari Dajjal tu. Okey, kena kira dengan hari-hari biasa ni. Tu. Jadi dia lama masa tu begitulah. Cumanya ayatnya ni. Maknanya satu tahun tu baru satu hari ni. Baru habis satu hari. Iktibar ke dia? Naik matahari, jatuh matahari. Iktibar hari tu. Tu. Sukatan masanya adalah berdasar kepada orang panggil fenomena alam ni, maknanya naik tari, start daripada naik tari, jatuh tari, bertegak naik tari semula tu adalah 24 jam. Jadi setahun, makan masa setahun. Maknanya matahari tu. Matahari setengah tahun matahari tu. Dia naik kemudian dia turun. Kalau lebih kurang. Setengah tahun. Mana daripada tolong syamsi sehingga maghrib. Setengah tahun kita sekarang. Baru habis sehari. Agak malam pula ni. Gelak setengah tahun pula. Begitulah. Tu. Itulah qadar masa. Jadi isu yang ditimbulkan sini lah macam mana kita nak sembahyang ni. Tu. Sebab ni lah macam kita kata orang berada di kutub utara, kutub selatan, yang mereka itu makna sepanjang masa malam. Sedangkan iktibar semaya zuhur, semaya asar, gelincir matahari. Kok mana muka matahari tak nampak muka tak nampak batai hidup matahari ni. Macam mana kita nak pedomelkan gelincir matahari? Jadi bayar sesuatu itu makna seumpamanya mereka bayar zawal kok mana tu. Itu makna ditakdirkan. Jadi ataupun dia panggil ambil orang panggil matlak yang paling dekat dengan dia, yang boleh dikira begitu. Itu makna itu masalah orang panggil qadarkan waktu. Jadi di sini maksudnya perlu ditakdirkan orang panggil masa tu. Jawabnya tiada, tetapi dikira-kira ke bahagia qadar setahun pada awal harinya. Supaya saat ni lah, supaya kita doa ayat saat ni. Maka berlakulah segala hukum seperti hari raya. Nak raya bila ni? Dalam sehari tu raya puasa pun yolo, puasa pun dalam hari tu boleh buat laras juga ni. Banyak rupa-rupanya boleh buat laras ni. Kita mengaji forum masalah ini, dia jumpa masalah-masalah yang biasanya tidak disebutlah dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Maka ini kita boleh buat satu senarai koleksi Al-Ghaz. Macam Syekh Nuruddin tu dia buat dalam kitab Al-Durarul Bahiyah. Itu ikhtisar daripada kitab Al-Ashbah wa Nazair. Jadi bahagian akhir tu dia tidak ambil semua dalam Ashbah, tapi bahagian akhirnya dia buat tambah. Dia buat tambah babul al-ghaz, dia buat bak teka-teki, berteka-teki ni. Jadi teka-teki itu cara orang panggil nak nampak, nak jadi cerah lagi, dan orang panggil nak jadi itulah setengah daripada dia panggil hiburan juga teka-teki ni. Tu. Jadi bila-bila mengaji fiqh pun kita jadi rasa terhibur sebab benda yang pelik-pelik ni yang jadi benda-benda yang kita tak jangka. Jadi ini pun samalah. Ada kodok satu hari yang mana kita puasa hari tu, kemudian kita raya selalu, raya puasa gitu. Raya haji pun hari tu juga, gerbe hari tu juga, tu. Mana usulnya buat haji pun hari tu juga, hari haji. Maknanya mekok zaman ni dia tu hari tu lah juga, Jadi ada kodok hari lagi tu. Jadi tak cakap fikir, tak ada. Tapi bila kita mengaji hak ni, ada sebut dalam hadis. Kalau kita jumpa hadis tu pun orang tak tasawuf dah masalah ni sebab tak dikaitkan dengan masalah semaya ni. Orang tak terfikir pun tapi bila sini dia buat mari persoalan begini, dia tujuan dia royak hari Dajjal tu nak royak lagu mana nak semaya nak puasa jadi begitulah yang dikirakan hari raya dia puasa Ramadan, maka di semaya witir ni malam dia tarawih tu. Hari tu lo semaya witir, semaya tarawih, dan diperlahankan pada takdirkan malam. Baca diperlahankan pada takdirkan malam dan dinyarikan pada maghrib dan isya.
Ditakdirkan malam, ditakdirkan siang hari, baca koho, gitu. Dan ditakdirkan, tengok tu, tak apalah. Kalau kita dan diperlahankan baca perlahan itu pada takdir siang hari, baca koho. Dan dinyaringkan pada maghrib dan isyak dan subuh, dan disirkan pada siang, iaitu zuhur dan asar. Tu maknanya dengan iktibasan ni dah. Ni siang hari dah. Tu kena. Maksudnya hari Dajjal tu dia kena ada satu takun yang khusus. Nisbah kepada zaman moden kita sekarang. Sebab macam kita buat takun ni lah. Takun ni setahun ke? Tu. Jadi dia kena J hari Dajjal tu. Dia kena ada J khusus hari Dajjal. Tu. Bagi mereka yang menjangkakan dia akan orang panggil ada pada masa hari Dajjal mula, hari yang pertama Dajjal timbul tu. Jadi kita kena rekod dah sekarang. Kena rekod dah. Kita nak buat sekarang pun boleh dah. Buat ni kita ni tinggal kepada anak cucu ni. Kalau Dajjal siapa timbul Dajjal ni pakai takun ni. Takun khusus ni. Hari Dajjal, takun hari Dajjal. Hari yang pertama, hari yang kedua buat pula. Tu boleh buat. Ni bukan koyak ni. Ni reality orang panggil ni. Cuma tak ada lah kita tu nak menyusahkan nak buat benda tu sebab banyak lagi benda lain. Tu makna disuruh kepada orang kemudian lah. Jadi makna boleh kira. Masuk hari tu maknanya dikira ke makna setahun. Takdirkan setahun. Tu. Al-Musannifu rahimahullah ta'ala. Jadi tak disangka-sangka. Rupa-rupanya ada benda ni. Ada benda kita boleh buat ni. Untuk kita tinggalkan. Kalau kita nak menyumbangkan kepada manfaat mana umat yang akan datang. Boleh kita buat takwin sekarang ni. Takwin hari Dajjal yang pertama. Takwin hari Dajjal yang kedua. Takwin hari Dajjal yang ketiga. Sejumaat saat ni. Kemudian tak ada dia sebut sekat tu je. Lepas tu berlaku hari tu biasa-biasalah. Tu. Jadi ditakdirkan pada mikot haji, mikot zamani maksud dia. Mikot zamani ni berkaitan dengan masa. Mikot zamaninya ialah 1 Syawal sehingga 10 Zulhijjah tu. Kena takdir. Dan hari Arafahnya bila ni? J berapa? Jadi 1 jam sana tu 14 hari. 1 jam nak 14 hari. 1 J 14 hari lebih lah. 1 J 14 hari bagi 14 dulu. Dalam tiap-tiap 14 jujur 14 tu baru ada 90 minit ni. Jadi 1 minit tu bersamaan dengan berapa pula? 14 hari tu kita bagi 90. 14 hari lebih tu kita bagi 90. Boleh berapa J 1 minit tu. 1 minit bersamaan dengan berapa J? Dia tak cukup sehari ni. Berapa? 1 minit tu. Hok 14 J lebih saat ni tu ni, 14 hari lebih tu. Kita bagikan kepada 90 juzuk mewakili 1 minit. Mana 1 J tu bersama dengan belahab gitu. Tu. Maka kita akan dapatlah waktu-waktunya, qadar masanya. Hari minanya 11, 12, 13 Zulhijjah. Takdirkan masa dia. Dan demikianlah pada iddah orang perempuan. Tu. Iddah orang perempuan yakni 3 kali suci ke 3 kali, kemudian iddah orang tak keluar darah haid dah 3 bulan ataupun iddah wafat 4 bulan 10 hari. Nak takdir nak buat lagu mana? Tu makna kira takdirkan. Kalau kata nak kira 1 hari juga hari Dajjal juga, nyanyolah. Lama pula nak boleh berlaki dia tu. Pada iddahnya dan pada ketika iddah perempuan pada wafatnya 4 bulan 10 hari tu nak kira takdir. Dan pada kuruknya makna sucinya daripada haid dan dikatakan seorang perempuan mati suaminya dan tiada ni lagos. Ni lagos. Mana sebenarnya banyak boleh kita buat lagos ni. Buat teka-teki sat ni. Ni salah satu dia kata. Dan dikatakan seorang perempuan mati suaminya dan tiada butingnya dan lepas iddahnya daripada naik matahari hingga belum lagi gelincir matahari sudah selesai iddahnya. Apa dia? Hari Dajjal tu jawab dia. Jadi kalulah iddah dia tu dengan sebab dia tu hamil, puak kena cerah pun beranak. Dan sama sedah sehari. Nak sabarlah tu. Ni dia tidak buting, dia tidak beranak daripada kehamilan dia. Tiba-tiba dia kena cerah, iddah wafat dia,
Dah wafat dia ni, sehari tolong sama sedah je. Tok laki mati hari tu, habis edah dia ni, hari tu juga. Oh, tak ada jatuh tagi. Gapo dia tu? Jawab dia hari Dajjal. Tu dia. Jadi kalau kita buat hari Dajjal tu banyak macam kita boleh buat teka-teki ni. Molek juga ni. Kita buat satu kuliah tajuk dia hari Dajjal. Ataupun buat betul Al-Ghaz, mana Yaumud Dajjal. Teka-teki tata'allaku allati tata'allaku bi Yaumid Dajjal. Teka-teki yang berkaitan dengan hari Dajjal. Maksudnya kita buat teka-teki itu ialah teka-teki berdasarkan pada ilmu. Beri pencerahan. Tu boleh juga ni. Bila-bila kita jadi seronok lah. Buat teka-teki ni jadi seronok sikit ni. Macam kita buat kuis ke, kita buat rehlah camp ke ni. Boleh kita ambil satu slot. Teka-teki dengan nama tajuk Ning. Tu. Jadi bagi budak-budak tu, secara tak langsung kita boleh beri info, maklumat tentang Dajjal. Ataupun kita buat ni, tajuk Dajjal ni lah. Buat gab dia panggil daurah Dajjal. Panggil Ustaz Wadi Anwar ke misalnya ni. Kita pun ambil selok Al-Ghaz dia. Gitu ni. Atau panggil Ustaz Muhammad Auning ke ni. Lepas tu kita ambil selok Al-Ghaz dia ni. Tu. Dia mau cerita detail tu dia tu. Kita ambil selok Al-Ghaz berdasarkan umat supaya peserta-peserta ni beri perhatian kepada penceramah-penceramah, pengkuliah-pengkuliah. Jadi kita akhir tu kita konklusikan dengan Al-Ghaz, teka-teki makna kuis. Kita buat kuis dipanggil ni, buat kuis. Mana tujuan peserta tu dia jadi beri perhatian kepada pengisian daripada penceramah pengkuliah tu. Dan kemudian dia dah. Misalnya ni. Itu suatu perkara yang boleh kita buatlah ni. Ya budak-budak tu dia nak suka-suka ni, seronok-seronok tu, bolehlah kita buat cara lagu ni. Qala musannif rahimahullah taala. Jadi ni itulah maknanya, dan pada ketika iddah perempuan pada wafatnya dan pada Quran tiada buntinya lepas iddahnya daripada naik matahari hingga belum lagi gelincir matahari sudah selesai iddahnya. Tu intaha Halabi. Habislah apa yang dinakalkan daripada Halabi. Suila baru tu bik soalan saat ni furaq Suila radhiyallahu an, daripada sembahyang yang 5 waktu yang difardukan ini apa kerana apa tu ada dal ni, atau rukun atas diatur, apa kerana diaturkan atas 4 perkara, iaitu qiyam. Tu mana daripada semaya yang 5 waktu yang difardukan ini apa kerana diaturkan, betul dah, apa kerana diaturkan atas 4 perkara. Dia walaupun kita bila tu rukun perbuatan 13 rukun, kemudian hak perbuatan tu ada berapa. Tapi sebenarnya ni dia punya rukun itu diaturkan dia di atas 4 perkara. Mana? Iaitu qiyam dan rukuk dan sujud dan qiraah. Apa kerana? Apa kerana? Dan apa hikmahnya? Terhenti sahnya sah semaya ni atas membaca Quran. Yang ni Al-Fatihah tu. Apa kerana ni, apa hikmah dia? Apa hikmah ni? Maknanya benda ni kalau kita tak tahu pun dia tidak masuk dalam benda yang wajib kita kena tahu. Dalam bab semaya. Jadi kalau kita tahu tu makna molek sangat ni. Jadi apa hikmahnya terhenti sahnya atas membaca Quran? Sahnya terkadang sunat. Kadang-kadang sunat baca Quran. Tu. Adakah segala anbiya dan umat-umat yang dahulu kalau mengerjakan atas rupa ini kaifiatnya semaya ni? Orang zaman dulu dia semaya supaya kita semaya ke tak? Tu. Dan apa hikmah pada bahawasanya sembahyang 5 waktu setengahnya 2 rakaat? Mana apa hikmah dia? Setengahnya 2 rakaat, dia setengah 4 rakaat, dia setengahnya sembahyang ni 3 rakaat. Dia siapa-siapa daripada anbiya yang sembahyang dengan yang demikian itu, siapa dia sembahyang dengan 2 rakaat? Siapa dia sembahyang dengan 3 rakaat? Siapa dia sembahyang dengan 4 rakaat? Atau siapa dia sembahyang subuh? Tu dalam kitab Musallih pun ada tu. Daripada anbiya yang sembahyang dengan yang demikian itu, jadilah atas aturan yang tertentu ini.
aturan yang tertentu hok maklum tu lah, hok kita semaya tu dengan lagu tu. Dia apa sebab tiap-tiap satu perbuatan ini, apa sebab perbuatan makna qiyam ko 3 rakaat ko, dia apa hikmahnya pada menyaringkan setengahnya pada tepatnya. Ada setengah tempat tu kena nyaring dan disirkan setengahnya pada tepatnya, tepat sir. Tempat baca nyaring tu kena baca nyaring. Bapa baca nyaring. Bapa ngorik baca nyaring 2 rakaat yang pertama. Insya lagi tu juga subuh lagi tu juga. Sebab dia malah tu semaya raya, semaya Jumaat siang hari baca derah juga. Apa sebab? Tu. Maka banyaklah dalam satu soalan saat itu banyak sebenarnya. Dia punya konten-konten dia tu banyak. Benda yang nak ditanya tu makna banyak, tapi dirangkulkan di dalam satu soalan. Maka dijawabnya tu kalau jawab periksa ni banyak poin ni. Banyak ni markah ni. Kalau tinggal soalan aja kau tinggal. Tapi dia hok kertas soalan tu dia ada dah tunjuk markah ni. Dia tulis markah. Sebab tu itu menjadi satu tambihlah peringatan kepada pelajar tu ni. Jadi maknanya walaupun satu soalan tapi banyak. Maka dijawabnya radhiyallahu an dengan bahawasanya hikmahnya Allah Taala a'lam. Allah Taala lah yang mengetahui dengan kehendaknya. Telah dijadikan segala semaya ini atas 4 arkan, mana qiyam dan rukuk dan sujud dan duduk. Kerana bahawasanya itu Allahu a'lam, itu sirah tabari. Jadi dia bawa dulu sirah tabari. Tapi bukan dia Allahu a'lam tu pakai sekat tu, pakai tak ayat tu tidak. Ya, walaupun dia ada mu'alif kita ni dia ada jawapan dia. Tapi orang panggil sirah berlepas diri. Bukan kita tu jazam tu tidak. Allah a'lam lah. Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Tapi secara kenampakannya begitu. Hikmah-hikmah tu benda yang Allah Ta'ala campurkan kepada panggil pemikiran makna hati orang yang tertentu yang boleh memahami. Jadi maka dia jawab dengan bahawasanya hikmahnya Allahu a'lam. Allah Ta'ala lah yang mengetahui. Dengan kehendaknya, kehendak Allah telah dijadikan sembahyang ini atas 4 rukun, 4 arkan, qiyam dan rukuk dan sujud dan duduk. Kerana bahawasanya makhluk ini atas 4 baginya. Kita buat perhatian. Kita tak buat perhatian ni, kita tak tahulah, tak terkabar. Dia makhluk ni dia ada di atas 4 baginya. Ada yang berdiri. Makhluk yang berdiri mana? Seumpama pohon kayu. Pohon kayu duduk cacer. Duduk cacer, salah kau dia tu rokok gak? Pakak gigi belkon. Sebab dulu masa anak rasa masa anak masih lagi duduk di Pondok Sungai Durian. Di mana? Kapur Tengah. Kapur Tengah tu nak pergi ke Mekebel. Jalan nak pergi ke Mekebel, nak pergi Sungai Pah. Dia siapa dia panggil apa ni Kapur Tengah. Kapur banyaklah situ kapur Kapur Tengah tu ada satu tempat pohonnya dia tumbel, tumbel. Lepas tu dia bikah bangun semula. Pakak dia ambil air di kolam tu tu. Jadi sehingga tu dalam surat Qabah Harakah gitu rasanya. Tu. Jadi banyaklah orang buat ulasannya tu, tapi jamnya tak ada internet lagi. Tu. Nak rayaknya pokok ni biasanya duduk cacer lah. Hai'ah dia. Pohon kayu dan ada yang rokok seumpama segala an'am, yakni binatang. Binatang tu macam kedudukan rokok dah tu. Lembu, kambing, kobak ke. Duduk macam rokok dah tu. Kejadian dia. Diri tegak macam kita manusia tidak. Jadi itulah manusia. Jadi sebelum kita manusia ni kita ada hai'ah, diri tegak, ada macam rokok. Masa kita tidak semaya pun. Itulah manusia. Manusia ini selalu sahaja menghimpunkan. Sebab manusia ni al-jami', kalau boleh kita istilah makna yang menghimpunkan segala perkara-perkara yang lain. Macam itu pada kita ni. Ada unsur angin, ada unsur api, ada unsur tanah, ada unsur air. Begitulah kejadian manusia. Jadi seumpama segala an'am, yakni binatang, dia ada yang sujud seumpama binatang yang merayak pada bumi. Tu. Binatang yang merayak pada bumi tu seumpama orang panggil sujud dia tu. Serangga-serangga dan ada yang duduk seumpama batu. Batu duduk cokoh. Batu ni gambar dia macam kalau orang duduk cokoh harung belakang
Tu batu. Jadi ni maka berkehendak Allah Ta'ala bahawa menjadikan bagi anak Adam yakni manusia barang yang menyerupa dengan dia, dengan manusia ni pada kelakuan mereka itu seumpama sembahyang. Maknanya mereka itu manusia, yakni semua hay'ah saat ni. Hay'ah yang diwakili oleh orang panggil pohon kayu, binatang seumpama an'am tu, binatang-binatang yang merayak dan juga tokoh-tokoh batu ni, begitu. Jadi ada berlaku pada semaya ni. Sebab mereka itu sebenarnya ni, walaupun mereka bukan makhluk mukallaf, pohon kayu, binatang bukan makhluk mukallaf, tetapi walaupun mereka ni bukan mukallafuna, tapi keadaan mereka itu ialah mengibadatkan kepada Allah Ta'ala, buat ibadat. Tapi tidaklah sebagaimana kita manusia ni. Tu. Kita ni yang dipilih memang secara khusus untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Adapun makhluk-makhluk lain yang lain itu adalah musakharat bagi manusia, prasarana untuk kemudahan manusia mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala, untuk mengenali Allah Ta'ala, kejadian langit bumi sebagaimana yang kita telah biasa ikuti. Pada kelakuan mereka itu seumpama sembahyang mereka itu, dan adalah sembahyang segala perkara itu yang maujud ini 4 kalimah juga. Jadi hay'ah semaya, perwak semaya pun saat ni 4 juga. Sebab itulah rupa rukun semaya itu ada 4. Dan adalah semaya segala perkara itu yang maujud ini 4 kalimat, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4. Maka kerana inilah adalah semaya manusia, demikian itulah juga. Hak sanilah, hak qiyamnya, rokoknya, sujudnya. Dan lagi adalah asal kejadian manusia 4 perkara. Hak nak kaitan dengan pak ni. Bapa qiyam, bapa rokok, bapa sujud. Kemudian bapa sani dia sebut mula-mula tu makna qiraah, sebenarnya duduk. Bapa begitu. Kerana kejadian manusia sendiri pun ialah daripada pak juga. Hawa mana angin, udara mana angin lah. Dan air dan api dan tanah. Maka duduk padanya pada semaya ni menyerupai tetap bumi. Duduk padanya pada semaya itu menyerupai tetap bumi. Kita duduk ni. Kita duduklah, duduk antara dua sujud. Duduk tahiyat. Itu menyerupai tetap bumi. Bumi tetap ni. Dia tunduk dan angkat menyerupai hawa. Tunduk, angkat, bergerak. Angin ni, hawa ni makna angin. Angin dia bergerak. Bergerak, berpusing. Tu angin. Tu maknanya angkat, tunduk. Menyerupai hawa pada beloknya dan geraknya. Belok. Membelok. Kona lah kita kata makna kona. Kona ni. Dan geraknya. Dan sujud yang iaitu antara berdiri dan duduk menyerupai air. Air antara berdiri dengan duduk tu menyerupai air. Sujud tu. Dan berdiri menyerupai ia nyala api. Api dia nak kata berdiri tegak. Tu. Dan seperti barang yang ada 4 itu asal bagi segala perkara itu, maka sembahyang pun asal bagi agama. Kejadian kita manusia berasal daripada 4 unsur ataupun 4 asal ini. Jadi semaya pun maknanya maka sembahyang pun asal bagi agama. Semaya ni juga ialah asal bagi agama. Maka asal bagi agama tu ada 4 juga. Sebagaimana tubuh badan kita manusia pun ada 4 asal kejadian. Dan tiap-tiap suatu dan tatkala adalah seseorang apabila masuk menghadap atas raja-raja. Dia nak orang panggil musyabahah dengan keadaan ahwal, makna seorang apabila dia masuk menghadap atas raja-raja, duduk berdiri pada hadapan, mula-mula berdiri menanti titah daripada raja, titah daripada sang raja sana ni. Maka titah mana perintahnya, maka apabila diketahui akan redha raja itu, menyatakan merendahkan dirinya, hina pada hadapannya, pada hadapan raja. Mula-mula dia berdiri dulu. Lepas tu bila tahu dah redha raja ni, mana-mana raja suka gitu, maknanya dia pun tunduk supaya ditambah daripada redanya, supaya bertambah redha. Tu. Setakat ni di tempat ni seorang baru redha. Pagi tadilah. Tu. Jadi bertambah redha. Supaya bertambah redha. Kita qiyam tu, mana bila menghadap raja, duduk berdiri.
Bila nampak raja tu redha, maka baru tunduk. Oh, kalau raja murka gak tak boleh lah. Maka munasabah bahawa dimulai dengan qiyam, kemudian ia rokok, kemudian daripada demikian itu, kemudian apabila ada ketika berkehendak berpaling, maka menyatakan adabnya lebih daripada barang yang dahulunya. Maka kerana inilah kemudian sujudnya kena sujud dulu. Jadi bila nak berpaling, nak berundul lah, nak pergi lah, kena sujud dulu. Saat itu maknanya dah takzim dah Allah Ta'ala dengan qiyamnya, kemudian rokok. Kemudian kerana kita tu nak beredar, kena sujud dulu. Menunjukkan, orang panggil melebihkan lagi, tanda hormat. Jadi kemudian daripada demikian itu, kemudian apabila ada ketika berkehendak berpaling, maka menyatakan adabnya yang lebih. Apa dia? Daripada barang yang dahulunya, lebih daripada hak dulu. Hak dulu apa dia? Qiyam, kemudian rokok. Hak lebih daripada tu apa dia? Sebab nak berpaling. Maka kerana inilah kemudiannya sujudnya. Sebab hampir kepada berpalingnya, dekat nak berpaling daripada barang yang dahulunya. Jadi antara orang panggil qiyam, rokok dengan sujud tu hak mana lebih dekat kepada nak berundur diri? Ialah sujud. Dan sesungguhnya adalah sembahyang itu adalah pada sehari semalam 17 rakaat. Limadha, kerana apa pula? Apa sehari semalam 17? Kerana persendian manusia 17 perceraiannya. Tu. Itu hak besar-besar tu. Mengah tu ada disebut dalam hadis. Masalah semaya duha tu kerana sendi-sendi kita tu ada berapa? 360 sendi-sendi yang kecil lah tu. Ni sendi-sendi yang besar, persendian. Yang besar. Ada 17. Semua ni kita ni tak ada cara Tapi doktor pun boleh jadi dia tak perasan bila sebut begini, dia pun yalah sungguh. Misalnya tu. Jadi ada 17 perceraiannya dan dituntut. Hak besar tu ni macam siku, tu hak besar-besar. Cuba kira sendirilah, hak besar-besar. Jangan halu-halu, halu-halu juga banyak dan dituntut padanya membaca Fatihah yang ada padanya 7 ayat. Duduk cara ke nombor ni, angka ni. Ada 7 ayat supaya sempurna, menyempurnakan bilangan 24 atas bilangan sa'ah sehari semalam. Maka tiap-tiap satu daripadanya itu menkifaratkan dosa yang ia kerjakan di dalam tiap-tiap sa'ah. Itu makna tiap-tiap 1 jam. Terus supaya mengkifaratkan orang dosa pada tiap-tiap. Dan tiada sabit daripada segala anbiya, mana tidak sabit daripada segala anbiya dan umat-umatnya yang dahulu, bahawasanya mereka ada soalan yang seterusnya. Ni soalan yang seterusnya. Tidak sabit daripada segala anbiya dan umat-umatnya yang terdahulu kala, bahawasanya mereka itu menyembahyankan dia sembahyang ni atas kaifiah ini, tak sabit. Tidak ada sabit suatu kenyataan statement daripada hadis ke apa bahasanya umat-umat yang terdahulu semaya ni serupa dengan kita duduk semaya sekarang lah. Tidak sabit gitu tu bukan bermakna tidak tu. Nak ayatnya tak ada sabit. Kata orang panggil kaifiat semaya umat yang terdahulu serupa kita duduk semaya sekarang ni tak ada sabit. Maka diharuskan, boleh jadi diharuskan bahawasanya adalah seperti demikian itu. Boleh jadi dia semaya supaya kita semaya juga. Boleh jadi. Tapi tidak sabit. Tu. Jadi kita berkecek benda-benda lagi ni pun kita kena biar mana bukan kat. Jangan kita jazam lah. Supaya kita ambil daripada kitab ni, kemudian kita bangsa kepada kitab ni kata dengan tidak jazam. Kita pergi jazam. Situ penuh juga. Dari kitab sendiri boleh kata tidak sabit. Tapi harus boleh jadi. Boleh jadi umat yang terdahulu semaya supaya kita semaya lah ni. Boleh jadi. Tapi nak cari suatu kenyataan, yalah kau sungguh ada, tak ada. Tak sabit. Gitu je lah boleh rakyat. Tu. Dan harus ada lainnya. Boleh jadi semaya tidak subuh kita semaya lah ni. Boleh jadi. Jadi kita boleh jadi. Kita nak jawab. Boleh. Orang tanya, orang-orang sampai dulu dia semaya lagu mana? Supaya kita semaya lah. Boleh jadi supaya kita sekarang boleh jadi. Tidak. Gitu. Sebab tak ada datang nak satu bersabit mana-mana dalil bahasanya umat yang terdahulu semaya supaya kita semaya ni. Tu. Dan jikalau ada yang terlebih hampir bahawasanya seperti atas rupa ini juga.
Walaupun hok terlebih hampir ialah sawab kepada hok betulnya ialah supaya kita semaya ni lah. Tu. Jadi kita boleh raya atas rupa tu je lah. Hok al-aqrabnya ialah supaya kita semaya. Kerana asal tiada diubahkan dia. Tak ada statement juga mengatakan diubah. Kenyataan bahasanya kita semaya lah ni dah modify daripada semaya orang zaman dulu. Ada juga. Tapi kenyataan yang mengatakan orang zaman dulu semaya supaya kita mau ni lah semaya pun tak ada juga. Maka boleh jadi memang supaya kita, boleh jadi tidak. Tapi hak dekatnya supaya kita jugalah. Sebab tak ada kenyataan kata diubah. Kerana asalnya tidak diubah. Tu. Dan telah maklum bahawasanya tempat yang demikian nisbah kepada yang lain daripada membaca Fatihah. Hak baca Fatihah so tu dok lah, tak serupa lah. Memang tak serupa lah. Tu. Sebab Fatihah tak tahu lagi makna secara hak bahasa sekarang tu. Jadi hak lain-lain tu lah, hak lain tu. Serupa ke dok dengan hak kita semaya lah ni. Orang zaman dulu. Tu. Maka daripada perkara yang telah ditentukan bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam, gabriah al-Fatihah atau khasais kepada Nabi kita dan juga umat dia lah. Bermakna umat zaman dulu dia tak ada al-Fatihah ni, semaya ni. Bukan al-Fatihah. Ada pun hak lain tu boleh jadi. Boleh jadi semaya supaya kita juga. Boleh jadi tidak. Tapi hak dekat ke mana? Hak dekatnya ialah semaya supaya kita juga. Tetapi dinakal daripada setengah akbar. Apa yang dinakalkan daripada setengah akbar, bahawasanya semaya subuh itu bagi Nabi Adam AS. Mana orang mula-mula semaya subuh ialah Nabi Adam. Dan zuhur bagi Nabi Dawud, dan asar bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib bagi Nabi Yaqub, dan isya bagi Nabi Yunus alaihi wassalatu wassalam. Tu mana ketentuan maksudnya hak mula-mula semaya. Dan kata setengah ulama adalah ini semaya dibahagikan atas segala anbiya alaihi wassalatu wassalam dan dihimpunkan sekaliannya kepada umat ini. Maka subuh sembahyang Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan kepada bumi padahal ia lagi kelam. Nabi Adam alaihissalam apabila Allah Ta'ala menghalaunya keluar daripada syurga lah, diturunkan kepada bumi. Masa Nabi Adam mula-mula mendarat ni di atas muka bumi ni waktu malam. Waktu malam. Maka tak kala naik fajar, pecah fajar ni, cerah di sini. Subuh hasil cahayanya. Sembahyang ia kerana syukur bagi Allah sebab cahaya terang ni. Macam gitulah ni. Mampu api ni. Lepas tu gak ni nyala pula api Allah sukanya ni. Zaman dulu gak macam masa kita duduk di tembok dulu. Tembok ni luar. Sebelum kena tali api tak buat tali api tu. Itu tahun 80. Sampai tahun 80 ke bawah lah. Kita lahir dalam kedai kopi zaman dulu tak ada kedai api lah mana. Kedai mak kita je. Belukar alik sana tak ada api, tak ada elektrik. Kita ada elektrik. Jadi mak tu dia jual kedai kopi. Kalau sekolah dewan, sekolah menengah dewan, depan rumah Arif tu tak ada sekolah tu. Ya sekolah dewan, sekolah rendah dewan tu bila naik dekat tu mari mulum belaka. Ya kalau boleh puasa tegak sukarlah. Budak-budak dewan mari balik tu lalu kok depan kedai kita tu beli air batu pelung tu kita duk kerak dengan gaji. Air batu pelung tak ada dah lah ni dia buat dalam pelung. Mana kerak bubuh dalam plastik. Tu. Jadi ni bila kali tak ingat tahun bila ada elektrik. Ada elektrik gak sukarlah ni. Ada api sukar. Moga gelak gelemak. Pak Nabi Adam mungkin dia tak tahu sekarang lagi. Mula-mula jatuh komen gelak gelemak. Maknanya boleh jadi anggap dia gak lagu ni bumi gelak gelemak lagu ni. Tapi bila dah pecah fajar saat ni Allah, ada cahaya ni. Maka timbullah perasaan rasa bersyukur sebab cahaya terang. Dan zuhur sembahyang Nabi Ibrahim pada ketika dia beri penebus akan anaknya ni. Sukalah ni. Tak suka lagu mana anak ni. Tapi perintah Allah Ta'ala suruh sembelih ni. Tapi akhirnya diberikan penebusan kepada dia ialah kibas Allah sukanya ni. Ditukarkan anak ni nyawa ni. Tak
Tak ada dah lebih pada tu nikmat dunia ni. Maka macam orang telah dijatuhkan hukuman bunuh, kemudian diberikan ampunan ataupun disabitkan tidak bersalah pula ke Allah, tak jadi. Sebab orang panggil apa nama masa perbicaraan itu adalah aslab, maka sabit kesalahan dia dah nak dibawa kepada tempat hukuman bunuh. Akhirnya di stopkan kerana ada sesuatu yang terlepas pandai rupa-rupanya dia tak bersalah tu. Oh, tak ada gamuk suka lagu tu nyawa dah sebentar lagi mati dah lah aku kok mati terkejut kita tak tahu tu tak apa dah tengok galak kabar mati ni tahu dah nak mati, Allah mati ni enggak tak boleh nak bayar kita mati lagu mana jadi anak ditebuskan makna itulah satu benda yang sangat besar orang panggil nikmatnya. Maka sembahyang ia zuhur sebab berlaku masa itulah. Dan asar itu bagi Nabi Sulaiman, dan maghrib sembahyang akan dia Nabi Isa 2 rakaat bagi dirinya dan serakaat bagi ibunya, jadi 3 rakaat. 2 rakaat tu untuk diri dia dan 1 rakaat lagi tu untuk mak dia tu. Dan ada pun sembahyang isyak maka ditentukan dia akan umat ini. Kemahnya pada keadaan semaya 2 rakaat, 2 rakaat itulah. Mana subuh, apa 2 rakaat. Dia 3 rakaat, dia ke-4 rakaat. Bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sayap malaikat dua-dua. Ya dua-dua takut tu. Jadi rupa secara hakikatnya kita tak tahulah sebab kita tak tengok. Tapi maknanya kita macam ni lah. Macam kapal terbang hok sayap dua dua-dua tu. Kapal terbang hok jamnya dulu, kapal terbang perang jamnya dulu hok baba black sheep dulu hok lawan Jepun jadi ada dua sayap gitu. Dia sekapus-kapus dua tu boleh kita gambarkan Jadi dua-dua dan tiga-tiga. Oh, ada hok sekapus tiga-tiga. Dia seperdu panggil, seperdu. Seperdu tu dia tubik 2 sayap, seperdu tubik 3 sayap, dan 4 sayapnya seperdu tu tubik 4 sayap. Tu. Kerana sayap ini dapat menyampaikan kepada tempat yang tinggi. Dia semaya menyampaikan dengan semaya kepada Allah Taala. Tu. Falsafahnya begitu. Maka ia seperti sayap malaikat. Apa dia? Semaya ini seperti sayap malaikat. Sayap malaikat itulah yang menyampaikan malaikat kepada Allah Taala. Semaya secara maknanya semaya inilah yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semaya seperti sayap bagi manusia atas yang bandingannya. Hanya semaya sat Dan lagi Allah Ta'ala tiada menjadikan suatu bagi malaikat dijadikan adan banding umpamanya. Tu dia. Allah Ta'ala ni dia tak jadikan kejadian malaikat tu suatu perkara hok di tubuh malaikat tu. Malaikat hok di manusia ni dia ada bandingnya. Jadi macam sayap sana ada bandingnya dia. Dia semaya. Ni semua kepada manusia tu. Atau adalah satu menempati akan tempatnya supaya menyempurnakan mulianya manusia atas tinggal lagi daripada segala makhluknya. Baki daripada makhluk manusia ni sempurna dengan sebab inilah, dengan sebab semaya tu. Ya walaqad karramna bani adama, sesungguhnya kami muliakan anak Adam yakni manusia. Maka bagaimana jadi mulia? Adalah cara-cara dia tu. Tu yang jadi nak jadi kita menjadi mulia. Dan ada pun sembahyang yang 5 fardu, maka kerana bahawasanya Kaabah tu Kaabah pun dibinakan dia dengan 5 bukit. Itu orang tak perasan, ada 5 bukit. Dan bukit paku dunia itu, dan bukit-bukit ni ialah paku dunia ini. Bukit ni ialah paku dunia. Tu. Jadi seimbangnya mana dunia ni tanah bumi ni. Dengan sebab ada bukit dah. Sebab itulah kalau ke pulau-pulau yang masa tu dia ada bukit. Kalau tak ada bukit, jawab dia pulau tu hanyutlah. Macam kita tanah daratan ni mungkin dia sambur dia besar. Kalau kita kira semua ni pulau belakang mak dia. Kalau tanah orang tua semua pulau belakang ni.
Dia benua tu mana akhirnya mana Malaysia sekali dengan Amerika tu. Jadi maknanya tak apa sebab besar, bila tak apa besar tak ada nak. Tapi kalau pula hok kecil-kecil lah ke mana? Oh hanyut lah. Bukit tu lah paku. Sebab tu orang Jepun dia tak taruh bukit. Ni boleh kau ni orang bukit Islam semua ni. Ilmu Islam ni. Dia tak taruh bukit, dia waktu rawung, dia tebuk, dia kosek sikit je. Sebab mana dia tak stay kosek alam ni. Macam kita tak ada buat jalan gak taruh selalu. Mana kita ambil bukit tu sebahagian besar daripadanya. Jadi macam orang Jepun ni dia waktu orang biasa pergi Jepun lah dia duk cerita ni. Makna dia waktu rawung bukit. Jadi maksudnya waktu rawung tu tidaklah terjejah sangat. Bukit tu. Jadi tetap lagi dia masih mantap, masih kuat lagi, masih teguh. Kita ni dah taruh dah sebahagian daripada bukit atas muka bumi tu jadi sama dah. Jadi tak ada macam awak bangun ni lah ni. Dia kena orang panggil nak bumi tu dia kena buat sekali baru dia bersedaging. Nak suruh mantap kata apa tu dia kena kalau nak buat bangun ni banyak tingkat kena piling. Kalau setakat 2-3 tingkat tu buat tapak gajah pun tak apa dah. Tu jadi maknanya ni bukit-bukit ni ialah paku kepada bumi ni, paku bumi, paku dunia ni. Tu. Jadi sebagaimana Kaabah saat ni. Kaabah saat ni pun ni 5 semaya sebab Kaabah tu pun di sekeliling dia ada 5 bukit. Maksudnya bila di sekeliling bukit maksudnya kau dia terjagalah, benda tu nak teralih tu payahlah. Tu. Macam kita buat bagaimana kita paku sikit, paku. Tu. Jadi 5 semaya itulah menjagakan Islam. Sebagaimana ni Kaabah tu sendiri ni. Tu. Dia terjaga ni. Mana dia kano Kaabah tu makna lembah. Mana kano orang panggil dikelilingi dengan bukit. Tu. Jadi dia ada 5 bukit yang besar-besar ni. Tu yang diintibak bukit yang besar. Ada 5. Lagi tu dah. Sebab tu lah 5 waktu. Tu. 5 waktu nak jaga ni semua kepada waktu. Jadi ada pun sembahyang 5 fardu, maka kerana bahasanya Kaabah pun dibinakan dia dengan 5 bukit dan bukit paku dunia ni. Bukit-bukit ni ialah paku dunia. Dia tiap-tiap sembahyang pun menempati dengan bukit pada agama. Jadi sembahyang ialah bukit agama. Makna tiap kerana ia paku din. Ni paku agama. Dihukumkannya pada membaca sir. Patu ni dihukumkannya semaya tu pada membaca sir, pada tepatnya tepat baca sir. Semaya zuhur tu tepat baca sir. Bapa baca sir. Dan jahar pada tempatnya tempat jahar. Bapa baca jahar tempat jahar tu. Kerana bahawasanya adalah segala muslimun sabak dahulu, sabak takut dan sangat takutnya daripada orang kafir pada permulaan Islam agamanya. Nak semaya tak boleh tunjuk ni. Nya marah, diseksa, nak hamba-hamba, orang-orang fakir, miskin. Jadi semaya dengan secara sembunyi-sembunyi. Kita ni sepatutnya mana Allah mujurnya. Kita ni tak ada orang marah kalau kita semaya ni. Hok marah ni kalau ajak orang tu semaya juga. Dia marah dah. Mau nak semaya dah. Dia ajak aku buat apa? Deki buat apa dengan aku? Dia kata berdeki. Orang nasihat. Jadi maknanya ni pada peringkat fi sadril Islam, pada permulaan Islam maknanya mana semaya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Islam itu sendiri pun tidak dia orang panggil tak boleh dizahirkan lagi. Dan orang yang muslimun tersembunyi di antara mereka itu. Ada yang tersembunyi, ada yang berani zahir. Orang hok gagah-gagah sikit kak, tak apalah, dia memang tak berani nak kosek. Hok lemah-lemah kak, nusuk maka apabila sembahyang mereka itu disembunyikan sebab takut daripada mereka itu orang kafir itu. Dan tatkala adalah waktu banyak muslimin, tetaplah mereka itu atas segala kufar, lagi ketiadaan bertaburan mereka itu, maka adalah segala orang yang mukminin di dalam sentosa selamat mereka itu daripada orang kafir. Dengan sebab itu dinyaringkan pada bacaan mereka itu. Tapi muraah kepada hok dulu baca mana sembunyinya, baca ke hok. Dan dikekalkan atas pekerjaan itu. Jadi ada baca sir, ada baca jahar. Tepat jahar baca jahar, tepat sir baca sir.
hingga sekarang. Dengan yang demikian itu sabak menyatakan suruh syukur ni'amillah, makna nikmat Allah zahir muslimin dahulunya daripada tersembunyi, seperti dikekalkan hukum berlari pada tawaf. Okey, makna sunat kita tu maknanya berlari masa tawaf, dan pada sa'i ada satu tempat tu ditanda dengan lapu hijau. Siapa lapu hijau berunggah berlari ada setengahnya berlari semua gong macam-macam manusia di sana ni. Jalan-jalan semua. Moga dia cabar dia nya kita letih. Kita orang berumur ni. Jadi tawaf cabar dia juga kerana ramai manusia. Nak kita paksa itu ni. Tu. Orang muda tak apalah, sedaplah ni. Degung-degung jalan enggak ni. Lepas tu sejuk pula ni, tak apa, sebab tempat saing tu sejuk. Situ tu. Kalau kita orang berumur ni sengar-sengar nak boleh sudah juga letih ni. Bodak muda dua kali sehari buat umrah tak ada masalah. Tak ada. Mai kita pergi pula tak ada letih ni. Moga 3 kali lebih tu saing tu 7 kali tu. Jadi ni sebab yang demikian itu serta sudah hilang yang menghukumkan akan dia sekalipun. Yang menghukumkan sir itu. Apa dia yang menghukumkan sir? Takut kena orang kafir lah. Kalau baca secara derah tu hanya wak kena orang tahu kata Islam, tahu kata semaya. Itu dia panggil yang menghukumkan akan dia, menghukum yang menjadi tuntut teh kena baca sir tu limaza. Kerana apa? Kerana takut ancaman orang kafir. Pas kali ada lagi kalau ancaman kafir tak ada dah dikekalkan. Walaupun sudah tidak ada dah perkara yang menghukumkan dia sekali pun fardu semaya 5 waktu diluaskan dia ila akhir wallah. Subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururina wa anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu amma ba'd. Faqala Syekh al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mana as-sami' ke? Tak sampai. Wa man ajaza muka surat ni lagi. Muka surat 42. 42. Wa man ajaza maza sudah dah ni. Maza ada lagi. Sekali dah. Wa man ajaza atlaqal jawaza wa bainama tanazara qad maza. Qala wa man ajaza mereka. Kita baca dengan syarah selalu mana ni? Ni. Wa man ajaza riwayata bi mujarradil i'lam. yakni bi ghairi al-ijazah, tanpa ijazah, mana izin meriwayatkan hadis. Jadi mereka yang mengharuskan, ada ulama yang mengharuskan riwayat dengan semata-mata i'lam tu, boleh kita riwayat. Maksudnya dengan menisbahkan riwayat kepada syekh tu, syekh yang mu'lim, yang mengiklamkan kepada dia. Ni hadis ni aku ambil daripada sana kita. Dia royak ni. Tak ada lah dia kata aku izin, aku ijazah kawan, tak ada. Ataupun riwayatlah irwi, mana tak ada juga ni. Tu. Jadi hak yang menegahkan daripada riwayat secara iklam semata-mata begini ialah kerana ada andaian dia kata boleh jadi tok guru tu dia tak izin riwayat. Dia cuma nak riwayat saja je. Sebab dia tahu kecederaan khalal, kecederaan yang ada pada hadis tu. Sebab itulah dia tak kata jas tu laka, dia tak kata ni. Cuma dia nak royak ni. Apa tu apa dia nak royak? Hok balik hok ajaza pula kena. Duk royak apa? Dah tak sewi, tak izin riwayat gak. Gitu. Dia tahu dia nak saja-saja nak royak ni. Dia ada kita ni pun saja-saja nak royak. Bukan nak buri. Orang tak lepas agak pergi ambil ni. Maknanya aku royak je, bukan aku nak pergi kampung ni. Tu. Jadi ada pun ulama yang mengharuskan riwayat bi majaratil i'lam atlaqa fi dzalikal jawaz. Itlaqkan pada demikian itu harus semata-mata.
Dia hok yang mengharuskan ni dia ada hok mutlakon. Hok menegah tu pun dia ada mutlakon juga. Ada yang mengharuskan, ada muqayyadan. Ada menegah tu ada taqyid, qaid. Dia ada hok pesin lagi tu pesin tak boleh langsung. Tak boleh langsung. Dua-dua pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Bukan setakat emak tu dia tahu dah, dia tak pernah dah ni. Kita Allah dah. Faham ni. So dia tu makna dia bayar 300 kodok tu. Kata cocok, dia tak cocok pun ni. Tiba-tiba dua-dua tak boleh juga. Ferah lah dia. Habis piti saja. Jadi maknanya tu mutlaqon semata-mata ni. Tu. Jadi ni ai sawaun, apa murad dengan kata mutlaqan atlaqa fi dzalika sawaun qala lahu hadhi riwayati. Kemudian jauh dia yaskutu wa yaskutu wasakata wow tu wasakata sama ada berkata oleh syekh lahu baginya bagi rawi lah kita kata sesuatu hadhihi riwayati ni riwayat aku. Wasakata dia pun duduk dia gaya gitu je. Riwayat aku ni hadis ni. Tu. Pas dia duduk dia. Au qala lahu ma'adzalika, ataupun berkata oleh syekh lahu baginya bagi rawi itu ma'adzalika serta hadis riwayat ini la tarwihi anning, jangan riwayat daripada aku. Tu. Jangan riwayat au la ujizuhu laka, aku tidak ijazah akan dia akan hadis riwayat ni laka bagimu. Sama ada dia tu katalah ataupun dia duduk dia. Tak boleh semata ni. Yang jangan riwayat daripada aku, jangan riwayat daripada dia. Maksudnya dengan membawa sanad tu kepada dia tu jangan. Ni. Bukan tak boleh beramal dengan hadis. Ni bukan masalah makna tak boleh beramal dengan hadis ni. Dia kalau sabit dah hadis tu hadis sahih kat apa? Kena beramal lah. Cuma tak boleh nak riwayat daripada syekh tu. Tu. Jadi jawazan fa innahu la yadurruhu dzalika, maka bahawasanya sya'an la yadurruhu tidak mudaratlah akan dia akan rawi itu dzalika qaulu syekh, perkataan syekh. Jadi mutlaqon yang mengharuskan mutlaqon ni maksudnya satu kena kata hadhihi riwayati, ni riwayat aku ni la ujizu laka, la ujizuhu laka, walaupun dia kata lagu tu pun boleh riwayat ni, tak kira dia duduk dia ke hadis riwayati, ni riwayat aku ni, dia pun dia boleh kita riwayat. Ataupun dia la tarwiyan ni, jangan riwayat daripada aku, boleh. Supaya ayah dia nak marahkan anak, tak boleh ambil saka daripada aku ni. Boleh juga ni. Kena kau adik-beradik jahil kata ayah kata benar ni, ada saksi kata tak. Dia tak kira ni. Tu mana tu atur dah gitu. Jadi maknanya walaupun guru tu kata la tarwi anning, boleh juga kita riwayat. Tu dia. Kiasan ala syahadatin. Kerana hak ni hak mengharuskan mutlaqan ni dia kias di atas syahadah. Tu. Hak kias semata ni, kias semata. Kias semata. Mana harus semata ni. Harus semata ni dia kias di atas syahadah. Tu. Boleh semata. Hingga dia lari apa boleh juga. Tu. Kau tak lari, sama telah dia duduk dia tak ada kata gapo, dia cuma raya hadis riwayat, kau lagi boleh lah. Kerana kiasan la yaduruhu kau zalika qaulu syekh la tarwi anni la ujizuhu laka, itu makna zalika tak mudarat akan dia akan rawi itu oleh perkataan syekh lagu tu. Limadha kiasan ala syahadati syahidi, kerana kias di atas syahadah oleh syahid bima sami'ahu, dengan barang yang dia mendengar akan dia akan matu minal mukirri, daripada orang yang membuat pengakuan. Mukir orang yang buat pengakuan, kita mengaku, kita buat pengaku, misal mengaku tu benda kita bagi kita ni. Jadi ni saksi, orang yang bersaksi dengan apa yang dia dengar daripada mukir, dia dengar mukir itu mengaku ni. Wa illam ya'dallahu fih, sekalipun tidak menizin dialah baginya bagi asyahid sana fihi ni pada ma sami'a tu, ma sami'ahu, hok dia dengar tu tidak diizinkan oleh tuan dia sekalipun tu daripada mukir
Mukir tidak izin baginya bagi syahid sekalipun. Boleh jadi saksi juga. Tu dia. Jadi dia kiyah kepada ni dah. Wahada, ini mana itlaqul jawaz. Itlaq jawaz ni mutlaqan, harus semata-mata. Harus semata-mata ni. Huwa alladhi sahhahahu al-Qadhi Iyad. Ialah perkara yang mentashihkan akan dia, akan alladhi oleh Qadhi Iyad. Wa qala, berkata oleh Qadhi Iyad, la yaqtadi an-nazaru siwahu. Tidak menghendaki menuntut oleh nazar akan selainnya, lain daripada allazi sahhahahu. Tak perlu kita nazar tengok tilik kepada yang lain. Li'anna man'ahu, kerana bahawasanya menegahnya syekh, ayuhadditha bima haddathahu, menegah oleh syekh, man'ahu, ia dapat masdar kepada fa'il, kerana bahasanya menegah syekh tu an alla yuhadditha, bahawa tidak boleh mentahdiskan oleh seorang itu bima haddathahu, dengan barang yang syekh saat itu mentahdiskan dia akan seorang saat ini, la li'illatin, bukan kerana ada illah, ada penyakit ni, bukan kerana ada penyakit ni, illah semana penyakit, ada alasan. Bukan dia tegah tu bukan kerana ada penyakit. Penyakit kalau kerana tegah tu kerana ada penyakit hadis tu munasabah lah. Tak boleh lah orang panggil riwayat ni. Tu jadi mudarat. Ia tegah tu bukan kerana hadis tu tak molek ke, bukan ni. Hadis tu molek mana sahih. Dia tegah tu kerana lain. Tu. Bukan kerana penyakit dan mana la wala li raibatin, bukan kerana keraguan. Dia sendiri pun ragu terhadap hadis ni. Jadi benda yang kita ragu kan, kita kata jangan royak kok ke lagi ni, tak sahih lagi ni. Tidak gitu kan. Okay? Kita ada satu berita kita royak dah, kita mungkin kita suka beroyak kan. Siapa-siapa dia pun beri royak, kita pun kita tahu satu perkara kita nak royak ni. Tapi benda tu tak sahih lagi. Jadi bagi orang yang beringat cuma sikit, dia kata jangan royak kok lain. Sebab tak sahih lagi ni. Benda tak sahih lagi ni. Jadi tu makna kerana. Jadi dia tegah tu bukan kerana raib, bukan kerana orang panggil illah. Saja-saja je tegah. La yu'athiru, tidak memberi bekah. Al-man'u tadi tegah dia tu tidak memberi kesan. Man'uhu tu la yu'athiru. Tegah syekh saat itu menegah kepada pelajar itu untuk meriwayatkan hadis itu daripadanya, itu tidak memberi kesan. Kalaulah dia tegah tu bukan kerana illah hadis, bukan kerana ada raib kepada hadis itu ni. Lainlah kalau kerana ada illah, kerana ada raib ni kepada tu, orang panggil tegah begitu tu munasabahlah. La'annahu qad haddathahu, kerana bahasanya syekh sesungguhnya telah mentahdis oleh dia akan hadis, wa huwa syai'un, sedangkan ianya la yurja'u fihi, perkara yang tidak boleh dirujuk dikembali padanya, pada syait sana. Tu maksud benda tu tidak perlu dicuk balik sebab mana hadis. Tu wa amma mastadalla bihi al-mani, adapun barang yang membuat dalil dengannya, dengan ma tu as al-mani'u, oleh yang menegah tak boleh. Maknanya apa nama, al-i'lamul mujarrad anil idzni, anil ijazah ni, tidak sah riwayat itu. Tu. Adapun hujjah ataupun dalil yang membuat dalil lah dengannya, dengan matu al-mani, fa ajaba anhu al-Qadhi Iyad, sebab Qadhi Iyad ni dia berpihak kepada jawaz, harus ke? Maka menjawab daripada al-mani al-Qadhi Iyad bima asyara ilaih, dengan apa yang telah mengisyarat oleh nazim kepadanya, kepada ma bi qaulihi wa bainama tanazara qad maza. Jadi dengan katanya wal farqu bainama tanazara ay tashabaha, bermula farq beza di antara hadis yang tanazur, yakni tasyabah, menyerupai keduanya, fi ba'dil ahwal fi ba'dil ahkam, pada setengah daripada hukum, wa huma gabriyo ni tasyabaha, kedua-dua ni, bainama tanazara ay tasyabaha, yang tasyabuh keduanya gabriyo, daripada itulah wa huma ar-riwayatu wa syahadah, tak ni yang dikiaskan riwayat ni dengan syahadah.
Nah, beza dan qad maza sesungguhnya telah nyatu. Nih maza makna nyatu. Telah terbeza maksudnya. Telah ai mayyazahu. Membeza akan dia. Nih akan mata nazara. Wa bayanahu dan telah mentabyin menerangkan akan dia. Mana al-farqu baina ma tanazaratu. Al-qadiyat oleh qadiyat wa huwa yaitu ma bayanahu tu apa dia? Annama stadalla bi mani bahawa barang yang membuat dalil dan dengannya dengan ma tu oleh mani, oleh orang yang menegahkan daripada riwayat cara ni min qiyasihi ar-riwayata bil i'lam, yang menegahkan daripada kiasnya al-mujiz, orang yang mengharuskan riwayat cara saat itu ar-riwayata bil i'lam, makna mengkiaskan riwayat tu dengan i'lam, riwayat dengan i'lam ala mas'alati syahadah. Jadi dikiaskan riwayat dengan i'lam ni di atas masalah syahadah fi annahu pada bahawasanya la yakfi mujarradul i'lam, tidak memadai mana annahu sya'an, sebab yakfi ada fa'il. La yakfi mujarradul i'lam, tidak memadai semata-mata i'lam. Itu tidak memadai semata-mata i'lam. Semata-mata i'lam tu hok bagi maniknya tidak sah, tidak jadi. Tu. Hok bagi maniknya bagi orang menegahkan semata-mata i'lam itu tidak memadai untuk nak riwayat. Itu ghairu musallamin, tidak diterima. Bahasanya apa yang dibuat dalil dengannya oleh manik saat itu ghairu musallamin. Dengan bahawa la yakfi bi mujarradil i'lam itu ghairu musallamin, tidak diterima dalil yang dibuat dalil oleh al-mani. Itu ghairu musallamin, tidak diterima. Limadza? Kerana apa? Li anna syahadata ala syahadati la tasihu ila ma'al idni fi kulli halin. Kerana syahadah di atas syahadah, mana saksi di atas saksi itu tidak sah malaikat serta izin fi kulli halin, pada tiap-tiap kelakuan. Makna syahadah di atas syahadah. Syahadah di atas syahadah, saksi di atas saksi. Tidak sah malaikat dengan kena ada izin. Wal hadithu anis sama'i wal qiraati, dia tak sama, tak sopan. Jadi hadis daripada sama, mana dengar guru baca, wal qiraah murid baca, la yataju fihi li idnin, tidak berhajat padanya pada hadis itu bagi izin, maknanya li iznin bittifaqi la li izni bittifaqi, maknanya tidak berhajat padanya pada dia bagi izin ittifaq, dengan ittifaq, dengan ittifaq bittifaqi ada lah. Tak ada bittifaqin, bittifaqin mana dengan ittifaq, dengan suatu ittifaq sepakat ulama. Jadi faftaraqo, maka terbeza keduanya, mana syahadah dengan riwayat sana tu. Jadi dia tak berhajat kepada izin sama tu untuk maknanya bila guru tu baca hadis kepada kita ataupun ilmu lah, mengajar ilmu, ada syarat, adakah syarat kita boleh mengajar ilmu hok kita belajar daripada hok guru baca kepada kita kena dengan izin guru tu kau? Tak syarat. Cuma pelajar tu minta izin, jangan mari jumpa kita nak baca kitab dia mari jumpa anak nak baca kitab Faridah, boleh, itu adab tu. Jadi kalau tak minta izin tak boleh kita nak baca, kita boleh. Sebab kitab dalam ilmu tu bukan hak guru tu. Dia lain. Tu. Jadi maksudnya la yataju fihi li iznin, dak bittifaqin, itu dengan ittifaq. Jadi faftaraqa berbeza dengan syahadah. Syahadah di atas syahadah tu dia kena izin. Tu. Jadi wahadzal khilafu innama huwa fi riwayati bil i'lam saja. Hok jadi duk tempat khilaf ni ialah hok riwayat dengan i'lam, secara i'lam. I'lam kalau hok sebelum mana munawalah ke apa tu, tu lain. Ni royak ke? Royak ni jadi royak tu bukan dia izin tak semestinya kena ada izin tu. Kita belajar dengan mana-mana guru
Mana kalau seorang guru itu mana beribu anak murid dia duk menadah kita ni. Jadi semua orang tu pakat kena pergi minta izin belaka lah. Dia nak mengajar kampung ni. Tidak semestinya izin, tidak syarat. Tapi adabnya ni, kita balik kampung ni, orang kampung minta ni. Kita pergi jumpa tok guru amono. Orang kampung minta sangat-sangat tu kita. Ambo duk minta tangguh dulu tak boleh lagi ni, nanti dulu kau dulu setahun dua lagi duk minta baca juga ni. Jadi tak apa kau tu kamu nak baca. Itu bila-bila kita tanya pandangan ni, tu minta izin. Itulah adab ni, adab dia lagi tu dah. Tu. Tapi kalau kita tu tak minta izin pun sah juga ilmu tu. Bukan ilmu tidak sah, ilmu tu betul tu tetap betul juga. Tu. Cuma orang panggil nak perkara yang paling penting ialah memastikan ilmu yang sahih. Cuma di sana dia ada pula benda-benda lain tu. Keberkatan ke apa tu perkara yang lain pula. Wa amma al-amalu bima akhbarahu asy-syaikh annahu sama'uhu. Adapun beramal dengan barang yang mengkhabarkan akan dia akan matu oleh syekh, bahasanya itu adalah sama dia. Maksudnya dia dengar daripada gurunya. Bahasanya ilmu itu makna hadis tu sama dia. Tu. Sama dia tu apa yang dia dengar daripada guru tu. Fa asyarahu biqali, maka mengisyarat oleh musannif baginya bagi al-amalu bima akhbarahu syekh ni. Biqali dengan katanya nazim ataupun musannif, wala khilafa fi wujubil amali biha idza sahala dal muhassal itu dia. Nah, masalah beramal tu ni tak ada khilaf, wajib beramal. Biha dengannya dengan riwayat ni idza sahha bila sah ladal al muhassali. Tu dia di sisi orang-orang yang menghakik benar. Bila sah dah itu adalah daripada wajib beramal. Bukan kata boleh beramal, wajib beramal. Beramal tu mengikut tuntut makna hadis itulah. Muqtadah hadis tu macam mana? Tu beramal dengan hadis. Tu. Tak nanti orang panggil riwayat. Tapi kalau sahih tu benda sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia wala khilaf maujudun, tak ada khilaf fi wujubil amali biha wa illam tujiz lahu riwayatan tujas, baca dengan bina maf'ul, wa illam tujas lahu riwayatuh, sekalipun tidak diharuskan baginya bagi talib akan riwayatnya riwayat syekh ni, walaupun tidak katalah di atas kata tak harus riwayat, lepas tu tak wajib beramal juga, cuma tak boleh nak riwayat. Hak kata manuk sat ni tak boleh riwayat, bukan kata tak boleh beramal, bukan sakat boleh beramal, bukan wajib beramal. Boleh beramal tu maknanya kalau tak beramal pun boleh juga, bukan boleh beramal, wajib beramal. Tu qala Syekh Zakaria Al-Ansari la anna al-amala bihi, kerana beramal dengannya, dengan ma sami'ahu dah kita buat dhamir mafhum, dengan al-hadis yakfi fi sihhatih atau wa hadis, kerana beramal dengan hadis ni memadai pada sahnya hadis fi nafsi, pada diri hadis, cukup dah. Tu wa ilam takul lahu bihi riwayatun, sekalipun tidak adalah baginya bagi hadis baginya bagi seorang tu bihi dengan hadis tu riwayatun, tak ada riwayat sekalipun. Wa mahalu wujubil amali bihi, tepat yang kata wajib beramal dengannya dengan hadis ini idza sahal isnad, kalau sah isnad tu mana sah isnad dia ni, cuma ni masalah nak riwayat ni. Tu kalau sah wa qauluhu lada indal muhassali, kata lagu ning ni tu wala khilafa fi wujubil amali biha idza sahha tu ladal muhassali, yakni di sisi inda al muhassali, baca muhassali muhassili bi kasri sadi, dengan kasrah sad dalam hak nun data tu muhassali ni muhassili mana orang menghasilkan, yakni al muhaqqiqi dengan kasrah, kita ikut dabit dia lah ni. Jadi indal muhassili bi kasri sad, dengan kasrahkan sad. Apa makna al muhassili? Al muhaqqiqi, muhaqqiq minal usuliyin, daripada ulama-ulama usul fiqh. Kama hakahu kata sahnya ladan muhassil itu sebagaimana menhikayatkan dia akan matu al-qadhi anhum, maknanya oleh qadhi daripada mereka itu.
usuliyin. Daripada mereka itu al-usuliyin. Qala as-sabi'u was-saminu min aqsam tahammuli al-wasiyatu wal wijadatu ila akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.